Assalamualaikum, saya Hani Nabila binti Muhamdo. Sebagai pendahuluan, Islam adalah agama yang sempurna dari segi peraturan, tingkah laku dan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat pula. Islam diajarkan untuk mengutamakan keperluan berbanding dengan keinginan yang mana bukan semata-mata berasaskan kehendak yang tidak terbatas, tetapi lebih kepada keperluan sebenar dalam Islam berasaskan maslahah. Namun dewasa ini, kebanyakan yang terjadi pada masyarakat Islam masa kini adalah pengamalan gaya hidup budaya hedonisme yang semakin berluasa, di mana hedonisme di sini merujuk kepada satu bentuk aliran pemikiran dan gaya hidup yang hanya ingin memaksimumkan keseronokan dan kebebasan semata. Sehingga kini, tuntutan gaya hidup budaya hedonisme pada saat ini melahirkan masyarakat yang ke arah sikap melampaui batas dalam memenuhi segala keinginan tanpa henti, sehingga akhirnya menyebabkan kerosakan kepada diri, terutama kepada remaja Islam jika ianya tidak dibendung dari sekarang. Justru, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan gaya hidup budaya hedonisme yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam hari ini, menganalisis implikasi budaya hedonisme sekiranya terus berluasa dalam kalangan masyarakat Islam hari ini, dan membincangkan cara mengatasi budaya hedonisme mengikut perspektif Islam. Seterusnya, kita pergi kepada kajian literasi. Untuk yang pertama tentang gaya hidup hedonisme dan tanggapan Islam seperti yang ditulis oleh Suryani dan Najira 2019. Apabila dilihat kepada fenomena dan gejala keruntuhan dan akhlak yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam pada hari ini adalah amat membimbangkan, iaitu dengan kemunculan dan peningkatan gaya hidup hedonisme. Menurut Suryani dan Najira 2019, budaya hedonisme yang kian meracuni fikiran masyarakat Islam pada zaman moden kini, terutamanya golongan remaja, telah menyebabkan pelbagai isu dan masalah sosial yang timbul. Dan tanpa disedari, ia merupakan senjata moden halus dunia barat untuk menghapuskan nilai-nilai rohaniah umat Islam secara terancang melalui slogan dan fahaman yang mengelirukan pihak tertentu atas nama kebebasan, keseronokan dan kegembiraan. Justru, pelbagai perancangan serangan musuh Islam ini boleh dilihat dengan lahirnya ideologi slogan, fahaman dan aliran falsafah yang mengelirukan untuk mewujudkan kebebasan dan keseronokan semata dalam kehidupan. Jadi, tidak syak lagi apa yang jelas budaya hedonisme tersebut dibuktikan bertentangan dengan akidah Islam kerana aliran tersebut bertuhankan nafsu yang hanya menginginkan keseronokan semata-mata. Seterusnya, kupasan tentang kepelbagaian hedonisme. Kepelbagaian hedonisme di sini merujuk kepada penglibatan tindak kriminal yang dilakukan hanya kerana ingin mencari keseronokan dan kesenangan semata. Antara salah satu kepelbagaian hedonisme adalah cabang seni hiburan, iaitu ketaksuban dalam hiburan nyanyian, muzik dan tarian. Hiburan ini telah menjadi sebahagian yang terpenting dalam kehidupan moden sekarang ini kerana semua hiburan ini dianggap mampu memberi keseronokan dan mengatasi kesedihan dalam hidup mereka. Seterusnya, hiburan yang dikuasai oleh unsur dadah juga antara kepelbagaian hedonisme sehingga memberi kesan negatif terhadap diri dan sekaligus menjadikan manusia kehilangan kesedaran nilai-nilai agama dalam diri sebagai masyarakat Islam. Jadi, jelaslah bahawa keseronokan yang ditawarkan dalam budaya hedonisme ini hanya dianggap bersifat fana, sementara dan menipu sahaja. Justru, tanpa akidah, keimanan dan akhlak yang konkret dalam diri umat Islam, nescaya maka umat Islam pada hari ini tidak mampu untuk menghadapi serangan musuh dari pelbagai sudut. Lanjut dari itu, penyebaran budaya hedonisme yang berakar umbikan daripada sekularisme terbukti mempunyai matlamat dan tujuan yang sama untuk menghapuskan peranan agama dan Tuhan daripada segala aktiviti kehidupan manusia yang bersifatkan keduniaan. Jadi, menyedari hakikat di atas, penjanaan ilmu yang berterusan oleh setiap individu Muslim merupakan faktor penting kukuhnya keimanan dan akidah seseorang. Sekiranya umat Islam mempelajari dan memahami ilmu tauhid dan akidah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, nescaya ia mampu membentuk masyarakat yang benar dalam pegangan akidahnya dan mampu mendepani budaya hedonisme dengan menghindarkan diri daripada terjebak dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh itu, penekanan pendidikan ummah terhadap golongan remaja Islam sebagai pelapis kepimpinan negara Islam amatlah perlu diterapkan dengan kefahaman dan pendidikan agama yang sebenar agar generasi akan datang tidak terpengaruh dengan realiti hiburan semasa yang songsang. Serta dapat juga menentang segala unsur negatif yang boleh mempengaruhi emosi dan mental mereka pada hari ini dan pada masa akan datang akibat daripada gerakan dunia modernisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pada slide ini, saya, Kumina Syazrani, akan menceritakan mengenai konsep hedonism.
Okey, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu definisi hedonism. Dari segi bahasa, ia adalah berasal dari perkataan Greek iaitu hedon yang bermaksud pleasure diikuti dengan ism. Dari segi istilah pula, ia adalah cara pemikiran yang mencari keseronokan yang diterima oleh masyarakat umum. Atau kata lain, ia merupakan suatu doktrin yang memberi dorongan motivasi kepada seseorang untuk bertindak mencapai kebahagiaan atau keseronokan, dalam pada itu menyingkirkan unsur-unsur yang boleh membawa kepada kesedihan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kemunculan hedonism. Pada tahun 433 sebelum Masihi, telah wujudnya falsafah, atau pada ketika itu manusia sudah mula berfalsafah. Seterusnya, pada tahun 342 sebelum Masihi, lahirnya Epicurus di kota Syams iaitu di Yunani dan meninggal dunia pada tahun 270 sebelum Masihi. Maka pemahaman hedonism muncul pada waktu Socrates, iaitu salah seorang falsafah yang paling terkenal, iaitu dengan memberi persoalan mengenai matlamat hidup manusia di dunia ini. Sebagai jawapan kepada persoalan tersebut, anak murid Socrates telah mewujudkan pandangan hedonism, iaitu menyatakan bahawa hedonism hanyalah menjelaskan intipati tentang kewujudan manusia di muka bumi ini yang berbeza dengan makhluk yang lain, bukan untuk memberi gambaran tentang perilaku negatif. Dan akhirnya, Epicurus dan Aristippus antara falsafah yang terawal yang memberi pandangan tentang hedonism. Dan sehingga kini, pelbagai orang telah menghuraikan pemikiran ini pada masa moden yang meletakkan ketentuan yang sama, bahawa hedonism merupakan suatu anggapan tentang seseorang yang meletakkan kesenangan hidup sebagai tujuan paling tinggi, terutamanya untuk diri sendiri. Okey, dari sudut falsafah, hedonism dari kategori secularism, yang dari segi bahasanya ia berasal dari perkataan secular yang bermaksud dunia. Dari segi istilah pula, ia adalah suatu fahaman yang mengasingkan hubungan di antara dunia dan agama, dan juga mengecualikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Syekh Hussein Nasr telah menyatakan secularism adalah daripada faktor yang datang daripada manusia, iaitu bersifat manusiawi. Dasar dan matlamat utama menjadi persaingan di antara Tuhan dan manusia. Manakala Syed Muhammad Naqub Al-Atas memperkukuhkan definisi secularism, iaitu manusia diberi kebebasan daripada unsur keagamaan dan metafizik. Okey, apa itu tujuan secularism? Maka di sini tujuan secularism ialah untuk mengasingkan agama secara keseluruhan daripada masyarakat, kemudian mengambil kesempatan dengan melahirkan pendidikan tanpa ciri-ciri keagamaan. Misalnya sistem ekonomi yang mengandungi riba, atau sistem politik yang bertentangan dengan syariat. Selain itu, untuk meregangkan unsur-unsur kerohanian seperti perkara-perkara ghaib, iaitu wahyu, atau sekaligus perkara-perkara yang mempunyai kaitan dengan agamaan seperti akidah, keimanan dan akhlak daripada pemikiran manusia. Disebabkan itu, maka semakin berkurangan pengaruh dan kuasa agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kerana masyarakat sekular ialah masyarakat yang memiliki aspek kehidupan sosial yang mempunyai kebebasan daripada penguasaan institusi atau unsur agama. Okey, kali ini pula saya akan berkongsi tentang jenis-jenis hedonism. Terdapat dua jenis hedonism, iaitu yang pertama ialah hedonism psikologik yang mempunyai pemikiran untuk mencapai suatu perkara yang dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan kepada mereka. Hedonism yang kedua ialah hedonism etika, iaitu tindakan manusia yang memberi hasil kebahagiaan dan kenikmatan yang terbaik kepada mereka serta mengurangkan kesakitan.
kita akan teruskan dengan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya budaya hedonisme pada masa kini. Jadi yang pertama sekali ialah media massa yang merupakan alat telekomunikasi yang lebih luas, menyebabkan segala informasi akan mudah tersebar dan ditularkan dalam masa yang singkat. Dalam masa yang kita tidak sedar, tengok-tengok kita punya informasi dah ada kat seluruh dunia. Jadi dalam era globalisasi yang tiada batasan ni, berlakunya anjakan dari segi budaya yang terkesan di seluruh dunia, dan kita dapat lihat dengan contoh yang mudah supaya budaya barat yang mula dijadikan sebagai contoh dan teladan seluruh masyarakat. Contohnya macam filem Hollywood, filem Bollywood yang diasimilisasikan ke dalam budaya tempatan yang akan menyebabkan penghybridan dalam sesebuah budaya. Dan juga tidak dilupakan kepada muzik-muzik yang dijadikan landasan hiburan bagi setiap masyarakat. Oleh itu, budaya hedonisme sangat mudah tersebar, khususnya melalui media massa seperti radio, rakaman muzik, filem, televisyen dan internet. Jadi faktor yang kedua ialah pelbagai pusat hiburan dan perjudian telah dibina bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Tak terkira banyaknya, terlalu banyak. Dan hiburan dijadikan sebagai mengisi masa lapang dan masa manusia untuk melahirkan diri untuk sementara waktu daripada masalah dunia seperti kerja, sekolah dan sebagainya. Dengan adanya pusat hiburan yang melampau secara tidak langsung akan menyebarkan budaya hedonisme dengan lebih pantas dalam sekelip mata. Pihak berkuasa seperti kerajaan dan sebagainya perlulah memainkan peranan mereka dalam membendung kewujudan pusat hiburan yang melampau dan membatasi waktu operasi, aktiviti, semuanya yang dijalankan dan mengehadkan pembinaan pusat hiburan tidak terkawal banyaknya. Kita mestilah tengok berapa banyak pusat hiburan yang boleh diwujudkan. Yang seterusnya ialah keruntuhan institusi kekeluargaan juga merupakan faktor budaya hedonisme makin berkembang dalam masyarakat kini. Ini kerana kurangnya perhatian ibu bapa dan keruntuhan sistem rumah tangga akan menyebabkan tekanan jiwa dan mental kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak. Dan ini akan menyebabkan anak-anak akan mencari hiburan dan ketenangan di luar rumah serta akan bergaul dengan rakan sebaya, dan mereka akan lebih terdedah dengan budaya hedonisme ini. Dan anak-anak muda juga merasakan bahawa tiada sokongan dan pemahaman daripada ahli keluarga dengan jiwa dan trend dunia mereka yang akan menimbulkan sikap memberontak dan memilih untuk mengamalkan budaya hedonisme bagi mengisi kekosongan dalam jiwa mereka. Oleh itu, budaya hedonisme akan lebih mudah tersebar. Dan yang akhir sekali ialah kurangnya pegangan agama. Apabila pegangan agama tak kukuh, maka ia akan menimbulkan kekosongan dalam jiwa dan rasa mereka tak ada tujuan pun dalam hidup dan tak mendapat ketenangan jiwa. Tak tenanglah. Jadi dengan itu, mereka akan lebih terdorong untuk terjerumus dalam budaya hedonisme yang kian tersebar dalam kehidupan masyarakat kini. Semua orang mengamalkan hedonisme. Semua orang ingin berseronok dan berhibur, dan masyarakat kini juga tidak menjadikan ilmu agama sebagai ilmu yang wajib dituntut dalam kehidupan mereka, yang akan menyebabkan masyarakat ini berpegang kepada budaya-budaya yang telah diterapkan dan dipaparkan dalam media massa, rakan-rakan sebaya dan orang barat yang dianggap sebagai up to date ataupun mengikut trend ataupun mengikut era globalisasi kini. Jadi hedonisme boleh dianggap sebagai neokolonialisme yang di mana menggunakan ekonomi, globalisasi dan penyebaran budaya untuk mempengaruhi dan menguasai sesebuah negara. Jadi serangan ini dikhususkan oleh pihak barat kepada generasi muda kerana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali yang bermaksud, jika mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah keadaan anak muda hari ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Naila binti Noheni. Jadi kita teruskan dengan implikasi budaya hedonisme. Jadi setelah kita mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hedonisme ni, jadi perlulah kita tahu apakah pula kesan-kesan bila terjadinya budaya ini. Budaya hedonisme ini dia boleh tercetus dipengaruhi oleh pelbagai macam sebab. Sebagaimana banyaknya faktor-faktor yang melahirkan budaya hedonisme ini, begitu jugalah banyaknya kesan buruk yang akan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat akibat dari budaya hedonisme yang tak bermodal ini. Okay. Jadi yang pertama, ianya akan memupuk sikap boros dan suka bermewah. Tanpa kita sedari, sebenarnya budaya ini sudah semakin sebati dalam kehidupan masyarakat masa kini. Buktinya, semakin lama semakin banyak pembukaan kelab-kelab malam dan pusat hiburan.
dan ianya akan semakin galak dikunjungi oleh orang ramai. Dengan ini, ianya telah memupuk sikap boros dalam diri masyarakat dan membuatkan mereka semakin suka dan terbiasa hidup untuk bersenang-senang dalam kemewahan. Okay, jadi yang kedua, generasi muda akan lupa matlamat hidup yang sebenar. Perkara ini semakin membimbangkan kerana ada di kalangan pengunjung tempat-tempat tersebut adalah masyarakat Islam kita sendiri. Jadi golongan ini pastilah anak-anak muda yang masih mentah tentang ilmu agama mereka, dan sememangnya hanya memikirkan dan hanya menginginkan keseronokan. Jika terus dibiarkan begini, maka budaya ini akan mula membuatkan generasi muda kini lupa akan tujuan sebenar hidup mereka. Mereka akan mula lalai dengan keseronokan dunia dan akan hidup berpaksikan hiburan semata-mata. Maka ianya akan bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Seterusnya, individu semakin malas berusaha. Lantaran daripada perkara tersebut, ianya akan melahirkan golongan yang pemalas. Bila mana hidup semata-mata untuk bersukaria dan berhibur sahaja, mereka akan merasa malas untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam apa jua perkara. Mereka akan lebih memilih hanya untuk melakukan apa yang mereka suka sahaja. Sebagai contoh, seorang pelajar, dia tak lagi mempunyai minat untuk belajar. Sebab apa? Sebab dia dah menemui perkara yang lebih menyeronokkan, seperti melepak, merokok dan sebagainya. Jadi perkara yang tak bermoral ini jelas akan menjejaskan prestasi pelajaran maupun kurikulum di sekolah mereka. Okay, jadi kesan seterusnya ialah kadar pengangguran akan meningkat. Hasil daripada kelahiran golongan yang pemalas seperti yang dikatakan sebelum ni, lambat laun ianya akan meningkatkan kadar pengangguran di Malaysia. Melihatkan keadaan masa kini, seperti yang kita lihat sekarang, dengan generasi yang semakin hari semakin tak terkawal ni, Malaysia tak lama lagi akan kehilangan nilai-nilai moral sentiment yang seharusnya dikekalkan oleh sesebuah negara. Kadar pengangguran yang tinggi ini lama-kelamaan akan mengakibatkan pengurangan nilai pendapatan negara. Hasilnya, kegiatan pembangunan dan ekonomi negara akan terjejas. Kuasa pembelian masyarakat juga akan berkurang dan berbagai lagi masalah berkaitan ekonomi yang akan timbul. Jadi, seterusnya adalah kadar jenayah sosial meningkat. Saban hari, kita dikejutkan oleh pelbagai kes jenayah yang berlaku dan kadarnya terus meningkat jumlah dalam negara sehari-hari. Jenayah seperti mencuri, merogol dan pelbagai aktiviti yang tak bermoral ni adalah berpunca dari budaya hedonism juga. Okay, mencuri merupakan jalan pintas untuk seorang mendapatkan wang dengan cara yang mudah tanpa perlu melelahkan diri mereka dengan bekerja. Hasil dari pengangguran seperti yang dinyatakan sebelum ni di atas akan menyebabkan setengah dari mereka tak ada pilihan lain melainkan memperoleh wang dengan cara sebegini. Dan sekiranya perkara ini tidak ditegah dan dirawat dari awal, perkara-perkara sebegini tak mustahil akan lebih berleluasa kelak. Dan yang terakhir, budaya hedonism ini akan menggugat kemakmuran dan kesejahteraan negara. Okay. Lama kelamaan, bila kita dah lama dalam hidup dalam peningkatan kadar jenayah sosial, jadi ianya pastinya akan menggugat kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ketenteraman serta keselamatan yang dari dulu kita rasa tak akan lagi dirasai kelak. Dan dengan peningkatan kadar jenayah ini, negara akan kehilangan keamanan dan rakyat akan sentiasa hidup dalam kegusaran. Tak kurang juga ianya boleh mengakibatkan negara semakin kurang mendapat perhatian dari negara luar dan semestinya akan menjejaskan ekonomi negara kita yang sedia tergugat kini. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika binti Mak Idris dan kita akan teruskan lagi dengan cara mengatasi budaya hedonisme.
Seperti mana yang kita tahu, hedonisme merupakan salah satu gaya hidup yang melalaikan disebabkan oleh kepesatan teknologi dan ekonomi pada masa kini. Budaya hedonisme juga telah mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup remaja dari berbagai aspek. Jadinya, perkara ini harus diambil perhatian oleh semua pihak bagi menangani dan mengatasi budaya hedonisme ini mengikut perspektif Islam. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi budaya hedonisme ini mengikut perspektif Islam. Yang pertamanya ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Gejala budaya hedonisme ini amat membahayakan umat Islam kerana ia boleh menyebabkan seseorang itu lalai dan menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras. Hati yang keras dapat terjadi kerana kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang. Namun begitu, gaya hidup yang melalaikan ini boleh diatasi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti mana yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk Allah yang sering melakukan dosa dalam kehidupan mereka. Maka Allah yang bersifat Maha Mengampun sentiasa mengampuni hamba-Nya yang memohon kemaafan walaupun kita dipenuhi dengan dosa. Dan setiap ujian yang hadir dalam hidup kita yang datang dalam bentuk keseronokan yang melampau, kesenangan, kesusahan dan kepayahan menunjukkan bahawa Allah menyayangi kita, bahawa Allah rindu kepada kita. Dan remaja yang terpengaruh dengan budaya hedonisme ini juga perlu ketahui bahawa ia merupakan satu bentuk ujian kepada mereka untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang dan mengikut apa yang Allah suruh. Seterusnya ialah gejala hedonisme ini juga boleh diatasi dengan mewajibkan remaja dengan mengikuti program-program keagamaan. Budaya hedonisme telah mempengaruhi pemikiran generasi muda dengan pelbagai cara. Jadi, dengan mewajibkan remaja-remaja Islam mengikuti program keagamaan, ia dapat meningkatkan jati diri remaja dan juga dapat memperbaiki pembentukan akhlak remaja. Dalam erti kata lain, dan seperti yang tertera di dalam slide, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan kehidupan pelajar dan mencorakkan jati diri pelajar dalam mengikuti program-program yang boleh membentuk akhlak mereka yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, budaya hedonisme juga dapat diatasi dengan menjadikan ibu bapa sebagai suri teladan yang boleh dicontohi oleh anak-anak mereka. Ibu bapa juga merupakan orang dewasa yang merupakan insan yang sentiasa menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dalam Islam, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih atas dasar fitrahnya dan penentuan serta hala tuju, pegangan akidah dan keberagamaan anak-anak itu ditentukan oleh hasil pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa lah yang merupakan golongan ataupun insan yang bertanggungjawab dalam membentuk sahsiah dan peribadi anak-anak mereka. Dan akhir sekali, budaya hedonisme ini dapat diatasi dengan melaksanakan gerakan dakwah dalam kalangan remaja. Gerakan-gerakan badan dakwah ini juga berperanan dalam membentuk akidah remaja yang terpengaruh dengan budaya hedonisme ini. Dan gerakan dakwah ini juga boleh dijadikan sebagai wadah ataupun sebagai contoh untuk menampilkan pembentukan dan kemantapan sahsiah, emosi, mental dan fizikal agar seimbang dengan tuntutan rohani, agama dan jasmani di samping menanam sikap semangat patriotisme, nasionalisme dan jati diri. Hal ini kerana remaja bersifat rapuh, maka dengan bantuan daripada gerakan dakwah dan pihak-pihak yang lain, ia dapat membantu pelajar dan remaja untuk sentiasa mempertingkatkan jati diri mereka. Hal ini kerana generasi-generasi muda pada masa sekarang lebih gemar sekiranya mereka didekati oleh orang dewasa dengan cara yang lebih mesra dan ataupun dikenali sebagai friendly way, dengan penuh toleransi oleh golongan-golongan dewasa. Dan itu sahaja daripada saya. Akhir sekali, secara kesimpulannya, budaya hedonisme ataupun dikenali sebagai gaya hidup yang melalaikan hanya mementingkan keseronokan di dunia sahaja dan menjadikan keseronokan sebagai tunjang utama kepada kehidupan mereka, dan mempunyai gaya hidup yang terlampau mengutamakan keseronokan dalam kehidupan mereka boleh menyumbang seseorang kepada jurang kehancuran. Dan akhir sekali, Islam tidak melarang manusia ataupun tidak melarang umatnya untuk mencari keseronokan dan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka.
Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya seseorang itu terlampau mementingkan keseronokan dan menjadikan keseronokan itu sebagai matlamat hidup mereka, maka perbuatan itu dikenali sebagai gaya hidup yang ditegah di dalam Islam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.